Kemarin Anwar Ibrahim telah pun membalun Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan undi awal oleh tentera. Anwar Ibrahim beliau kata paling terkesan di Parlimen Berak. Anwar mendedahkan bahawa berlaku pengundian awal dan tentera dibayar RM300. Wah, ini satu pendedahan yang memang mengejutkan kita. Seringkali setiap kali PRU diadakan, banyak cerita-cerita seperti ini. Namun, apabila telah direspon oleh Ismail Sabri Yaakob dan juga Hishamuddin Hussein sebagai Menteri Pertahanan, Hishamuddin kata itu satu dakwaan yang melampau daripada Anwar Ibrahim, kata Hishamuddin. Dan beliau mohon supaya Anwar memberikan bukti. Menurut Anwar Ibrahim, ada bukti sahih yang menunjukkan bahawa tentera telah mengundi awal dan dibayar RM300, kata Anwar Ibrahim. Dan beliau berjanji akan menyerahkan bukti itu kepada SPR dan pula kepada SPRM. Kita tunggulah nanti apakah bukti yang bakal diberikan itu. Biasanya bukti itu akan ditunjukkan menjelang pada right time, right place, kata orang. Aku rasa dia akan didedahkan pada minggu hadapan, menjelang saat-saat akhir perlawanan kempen PRU kali ini. Namun yang lebih menarik lagi, apabila Ismail Sabri Yaakob kata Anwar perlu minta maaf kepada tentera kerana membuat tuduhan seperti itu, Anwar jawab, dia kata, buat apa aku nak memohon maaf? Yang patut nak minta maaf, kata Anwar, ialah Ismail Sabri Yaakob. Kerana, kata Anwar, Ismail Sabri Yaakob perlu memohon maaf kerana macam-macam masalah yang berlaku kepada tentera, antaranya kelewatan kapal perang tak siap-siap, kapal terbang, kapal meriam, dan macam-macam lagi lah yang telah dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Dan beberapa jam selepas pendedahan Anwar Ibrahim itu, hari ini Panglima Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Tan Sri Afandi Buang, mula buka mulut mendedahkan segala-galanya. Apa cerita segala-galanya? Nak tahu? Ikuti terus, aku bacakan untuk anda semua. Apabila Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Afandi Buang menyatakan bahawa PRU 15 anggota tentera sudah mengundi sejak 7 November. Makna kata, benarkah? Aku nak tanyalah di sini, betulkah apa yang didakwa oleh Anwar Ibrahim itu? Adakah itu benar? Kerana apa yang dinyatakan oleh Panglima Angkatan Tentera ini, yaitu Tan Sri Afandi Buang, beliau kata, memang tentera telah mengundi sejak 7 November lagi. Beliau juga berkata, bagi pengundian awal Selasa ini pula, seramai 146,737 anggota dan pasangan akan mengundi di 153 pusat mengundi yang telah diwartakan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Menurutnya, adalah menjadi harapan ATM agar proses pengundian berkenaan berjalan dengan lancar bagi membolehkan setiap anggota dapat menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi yang sah seperti mana rakyat Malaysia yang lain. ATM juga sentiasa menyokong proses dan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara, katanya. Atas kesetiaan kepada Agong juga, warga ATM sentiasa berpegang kepada norma-norma integriti di dalam melaksanakan amanah serta tanggungjawab demi kesejahteraan negara, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Kenyataan ini menyusul selepas pengerusi Pakatan Harapan PH yaitu Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR mendakwa ada anggota tentera khususnya dalam kawasan Parlimen Berak sudah mengundi untuk pilihan raya umum ke-15. Anwar turut mendakwa anggota tentera terbabit dibayar RM300 untuk berbuat demikian. Mengulas lanjut, Effendi berkata, apa yang penting pihaknya akan terus memfokuskan keutamaan dalam memperkasakan kesiapsiagaan angkatan demi melindungi kepentingan dan kedaulatan negara. Apatah lagi ketika negara kini telah memasuki musim tengkujuh yang bermula 7 November dan akan berlarutan sehingga Mac, katanya. ATM kini telah pun bersiap siaga dan bersedia untuk mengatur gerakan aset sekiranya berlaku banjir, terutama di bahagian yang berisiko terjejas banjir. Dalam pelaksanaan PRU 15,
Terutama pada 19 November nanti, ATM juga bersedia menghulurkan bantuan kepada SPR. Pihak berkuasa tempatan dan pihak berkuasa awam memastikan perjalanan proses pengundian di seluruh negara berjalan lancar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu yang baru kita cerita tadi, pendedahan Anwar, bahwa tentera telah mengundi awal dibayar RM300 terutamanya di Parlimen Bera, kata Anwar Ibrahim. Tapi telah dijawab oleh Ismail Sabri, telah dijawab juga oleh Hisamuddin Hussein, dan hari ini telah didedahkan pula oleh Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Afindi Buang. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlondeh. Ulas, jangan tak ulas. Ulas sampai semua orang tahu. Hari ini aku nak dedahkan satu keputusan yang memang menggemparkan seluruh Malaysia. Dan aku rasa ini boleh membuatkan Zahid tak tidur nyenyak malam ini, dan harap-harapnya tidaklah sampai pula pening kepala dan orang kata meroyan. Taklah, aku harap-harap tidaklah seperti itu. Ini gara-gara keputusan daripada seorang bekas calon UMNO yang tidak dicalonkan, dan seorang timbalan menteri lagi nih dari UMNO, yaitu Zahidi. Bayangkan, seorang bekas menteri daripada UMNO membuat kenyataan secara terbuka dan memang menyakitkan hati Zahid Hamidi apabila beliau dengan begitu berani dan terbuka, dengan lantang dan terbuka mengatakan Barisan Nasional akan kalah di Perlis. Wow, ini memang menarik. Zahidi mengatakan bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO yaitu Datuk Zahidi Zainul Abidin meramalkan Barisan Nasional buat julung kalinya akan kalah teruk di Perlis dalam pilihan raya umum ke-15 pada Sabtu ini. Penyandang kerusi Parlimen Padang Besar itu turut menjangkakan BN akan hilang sekurang-kurangnya 2 kerusi parlimen, yaitu Arau serta kawasan ditandinginya. Wow, yakinnya dia kan? Yakin sungguh Zainul bahawa dia akan menang di parlimen kawasan yang dia tandingi, yaitu Padang Besar, dan juga Arau yang ditandingi oleh Sahidan Kasim. Dalam PRU 15 ini, kata Zahidi, yang digugurkan oleh BN dalam pilihan raya calon kali ini, yang akan bertanding atas tiket bebas untuk mempertahankan kerusi Parlimen Padang Besar. Beliau berdepan saingan 5 penjuru daripada calon Perikatan Nasional, Datuk Rusdan Rusmi, Ko Chu Liang Warisan, Datuk Zahida Zarik Khan BN, dan Muhammad Saad alias Yahya PH. Kerusi Parlimen Arau pula ditandingi seorang lagi bekas pemimpin UMNO yang digugurkan, yaitu Datuk Sri Sahidan Kasim. Beliau bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Mengulas lanjut, Zahidi berkata ramalan beliau dibuat hasil kajian dan situasi semasa sokongan yang semakin menurun terhadap BN setelah parti itu menggugurkan calon boleh menang. Beliau turut menjangkakan BN akan kehilangan sekurang-kurangnya 9 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pada pilihan raya Sabtu ini. Di Arau, 4 kerusi sudah tentunya kalah, yaitu Guar Sanji, Pauh, Simpang 4, dan Sanglang. Di Kangar, BN dijangka kalah di Kuala, Perlis, Indra Kayangan, Sena, dan Bintong. Di Padang Besar, BN dilihat sudah pasti kalah di DUN Titi Tinggi, manakala Parlimen Arau Sahidan Kasim dilihat tidak menghadapi masalah untuk menang. Selain Padang Besar, peluang 50-50 untuk menang, BN menang katanya menurut utusan. Wah. Yakinnya Zahidi mengatakan bahawa BN akan kalah teruk di Perlis. Kita akan tunggu apakah respon daripada Zahid Hamidi. Adakah beliau bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Zahidi ini? Apa pendapat kamu? Adakah Perlis akan berjaya dirampas oleh pembangkang pada kali ini, ataupun Barisan Nasional akan kekal memerintah di Perlis? Tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku.